Ini Allahu Akbar. Yang berpasu-pasu pula. Lama-lama sekali memang channel Pecah Peluh akan upload konten-konten tertentu lah. Tetapi channel ni sebenarnya dia tak ada satu spesifikasi untuk sesuatu kemahiran. Tetapi kita berdasarkan apa saja projek yang saya jalankan dan juga bergantung kepada kemahiran jugalah. Saya pun macam saya kata, saya banyak cuba-cuba dan juga berdasarkan kemahiran terdahulu lah. Okey, ada yang saya dapat daripada orang lain, kemudian saya cuba buat dan saya berkongsi dengan sekeliling lah, yang mana yang menonton. Okey, untuk projek kali ini kita akan bina PC. Sebenarnya kalau ikutkan, saya ni hampir nak beli PC daripada salah satu kedai lah, yang berada di pasaran lah. Kemudian berdasarkan pengalaman terdahulu, saya pernah bina PC, maksudnya macam old generation punya PC lah. Dan sekarang ni bila nak bina PC yang generasi baru, saya rasa mungkin kot sebab tak pernah lagi bina PC generasi baru, maksudnya menggunakan board yang baru, menggunakan kita punya prosesor yang baru kan, dengan keadaannya di mana sekarang ni banyak menggunakan SSD compare to sekadar menggunakan HDD saja dulu. Okey, dah pelbagai sekarang, pelbagai komponen yang dah upgrade compare tu dengan waktu saya mula-mula kenal komputer. Okey, dan sekarang ni macam saya katakan, apa yang saya cuba buat sekarang ni di sini ialah saya bukan macam saya cakap, saya bukannya nak menunjukkan bahawa ini adalah yang sebenar, tetapi ini adalah berdasarkan apa pengalaman yang saya ada dan juga saya cuba apply balik. Dan saya harap benda ni boleh jugalah membantu penonton-penonton kat luar sana untuk bina PC sendiri, ya, bina PC sendiri. Sebab kalau tuan-tuan dapat bandingkan antara membina PC sendiri dengan tuan-tuan membeli direct daripada supplier, sebenarnya tuan-tuan boleh dapatkan spek yang lebih tinggi compare dengan harga yang ditawarkan oleh supplier. Saya hampir macam saya kata, itu hari saya hampir membeli dengan harga hampir 3,000 without monitor. Okey, tanpa monitor. Tapi dengan apa yang bila saya hampir nak buat bayaran, saya fikir balik sebab saya ada pengalaman bina PC dan saya nak cuba balik lah. Berdasarkan saya rasa mungkin tak apa, saya akan korbankan sedikit masa, saya beli barang sikit-sikit. Bila saya compile kan semua sekali, jumlah harga komponen-komponen yang saya beli, sehingga maksudnya lengkap untuk dapatkan sebiji, untuk lengkap dapat untuk menjalankan kerja saya lah, menyiapkan satu PC tu lebih murah berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh pembekal tu hanya untuk satu CPU. Okey, dan sekejap lagi kita akan berkongsi dengan semua penonton-penonton tentang projek mini saya ni lah. Sebab jangan harapkan bahawa ini adalah satu benda yang tepat, tetapi saya rasa saya mampu buat. Okey, dan saya rasa tuan-tuan juga mampu buat. Jumpa lagi. Baik, untuk video part 1 ni saya akan tunjukkan komponen-komponen yang saya beli dulu. Bab-bab pemasangan kita masuk dalam part yang lain lah. Okey, untuk video kali ni bahagian 1 saya akan tunjukkan komponen-komponen yang saya beli, dan spek yang saya beli ni adalah lebih baik compare dengan apa yang yang dibekalkan oleh supplier waktu saya dapatkan sebut harga. Dan saya rasa saya puas hati dengan apa yang saya dapatkan dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Boleh dikatakan hampir RM500 lebih murah lah berbanding dengan jumlah yang perlu saya bayar dengan supplier tu tanpa komponen yang cukup. Okey, baik. Untuk yang first kali, prosesor yang saya guna adalah AMD Ryzen 5 3400. Ryzen 5 3400G, di mana prosesor ni dia dah tersedia dengan integrated graphic card, integrated graphic, iaitu kita guna dengan ni Radeon Vega 11 graphic. Okey.
dengan 4 core dan 8 thread processor. Okey, nilai harga dia yang saya tak ingat, rasa saya dalam 659 ringgit termasuk dengan pos lah, sehingga ke saya lah, daripada pembekal sampai ke saya lah. Okey, berbanding dengan supplier yang cuba saya contact sebelum ni, dia membekalkan dengan Ryzen 3 3200, integrated graphic, Vega 8. Okey, dan saya rasa saya puas hatilah dengan pembelian saya dengan AMD Ryzen 5. Ryzen 5, AMD Ryzen 5 3400G. Okey, ini yang pertama. Kemudian saya gunakan ini SSD daripada Western Digital Green. Okey, yang ini dengan kapasiti 240GB. Okey, 240GB. Compare tu yang saya cuba dapatkan dengan supplier tu, dia cuma nak bagi dekat saya 120GB. 120GB SSD. Sebabnya kalau ikutkan sekarang ni nak install Windows pun dah almost 60GB. So saya rasa macam dengan 120GB apa sangat yang saya boleh buat kan dengan balance tu. Okey, so saya decide untuk ambil Western Digital 240GB. Okey, lepas tu saya juga selain daripada saya ambil SSD 240GB ni, saya ambil juga ini tambahan 2TB. Okey, Western Digital Blue HDD. Okey, ini pun saya beli sekali lah package dengan Western Digital Green SSD tu. Ini untuk backup lah, untuk kita tahu kita sekarang ni dalam bekerja sekarang ni, selain daripada apa yang saya cuba buat untuk mungkin sekadar liburan untuk gaming PC, tapi tak nafikan kerja memang banyak lah untuk saya store kan ke dalam PC yang akan saya bina ni. Okey, 2TB. Okey, kemudian ini adalah HyperX RAM 16GB dengan speed 3200 dan 16GB dengan speed 3200. Okey, kemudian motherboard untuk PC saya gunakan Gigabyte B450M S2H. Okey, daripada Gigabyte. Ini adalah saya buka. Okey, mula-mula hampir nak beli board yang lain, tapi saya rasa macam untuk bajet saya sesuai lah dengan motherboard ni. Kemudian motherboard ni juga dia ada sekali dengan HDMI output. Okey, sebab saya memang memerlukan HDMI output sebab ada sebabnya. Sekejap lagi saya bagi tahu. Dan kenapa saya pilih untuk guna board yang ada HDMI output? Sebab saya gunakan monitor ini. Okey, ini adalah TV LED TV Full HD LED. Okey, dengan saiz 32 inci. Compare dengan monitor yang sekadar 24 inci. Kemudian harga pula kata yang ni lebih murah. TV ni lebih murah dengan harga tak mencecah RM400 pun. Saya dapat TV ni. So saya rasa saya nak guna TV ni untuk jadikan saya punya monitor nanti. Okey, puas sikit main game, tengok bola masuk gol senang. Sebelum ni katanya adalah yang kawan-kawan yang suggest untuk ambil motherboard yang lain kan, tapi bila saya tengok ada auditi saya yang tak tercapai dekat board tu, kemudian saya beralih kepada Gigabyte ni lah, Gigabyte B450M S2H. Okey, okey, yang ini. Okey, ini power supply Acotros 475X. Okey, Magnum Pro dengan mana power output dia. Okey, 950 watt standard rated power kan. Okey, rasanya cukup kot sebabnya ini boleh dikatakan macam
PSU yang biasa je, standard je, tapi rasanya untuk permulaan ni sesuai lah dengan apa-apa yang saya target untuk adakan PC dulu. Okey, saya harap benda ni pun boleh bertahan lama lah. Saya rasa sebab power supply ni datang sekali dengan uh, casing ni, dengan casing CPU ni, Armageddon Hagane H3. Okey. Sebab apa so? Sekejap lagi saya akan tunjukkan kemudian lah. Okey. Sajalah sebab niat-niat nak apa? Nak ada rasa nak bergaming sikit kan. Sebab saya memang peminat FIFA daripada saya belasan tahun sampai sekarang lah. Okey. Ni sikit hari lagi insya-Allah bulan depan dah nak keluar FIFA 21. Kita tengok keadaan. Kalau kita rasa okey, kita beli original. Lepas tu nak fight lah dengan mana-mana individu di luar sana. Okey. Ini okey. Mouse yang saya baru beli online di Shopee. Okey. Di sini. Kemudian keyboard. Keyboard dengan 3 color backlight. Okey. Okey lah rasanya sebab sekarang ni pertama sekali nak guna PC ni nak kena bagi nampak cantik kan. Kalau contohlah tuan-tuan yang rasa macam nak bina sikit-sikit kemudian agak okey, agak macam esok kalau rasa macam dia nak upgrade ataupun nak tukar PC tu, nak jual, make sure you punya PC cantik lah kan. Sebab tarikan utama adalah cantik lah. Dekat sini sekarang memang hitam je lah, tapi kalau dah pasang sekarang dengan backlightnya tu memang menawan kalbu lah. Okey. Kat sini kemudian yang ni saya gunakan TP-Link untuk wifi receiver. Ini just saja aksesori lah untuk tambahan. Okey, sebab saya tak gunakan direct LAN, so saya spare lah untuk wifi receiver tu. Kemudian okey, ini bukan dia. Ini saya punya stabilizer. Aku tak terbawa terletak kat sini. Okey. Ini Allahu Akbar. Dengan berpasu-pasu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan tengok, saya tak buka lagi. Okey, bila saya dah pasang sekarang, tuan-tuan dapat lihat lah. Okey. Macam mana keadaan open PC saya. Dan ini adalah casing Hagane H3 Excellent Gaming ATX with AGB FX fan spots. Dia ada dua 22cm fan yang dia punya color. Yang saya punya kali ni saya dapat warna hijau sebab yang stok untuk warna biru dan orange ni dah habis. So saya dapat yang warna hijau. So saya harap insya-Allah bila dah terbina dengan elok nanti, tuan-tuan tengoklah entah cantik ataupun tak, tapi saya harap cantik lah. Okey. Niat di hati nak jadikan gaming PC, tapi saya ni pun bukannya hardcore gamer sebab saya ni memang peminat FIFA aja kan. Memang kalau main game FIFA tu seharian boleh je kan. Tapi yalah, umur pun dah meningkat macam ni, so kita banyak bina untuk kadang-kadang bersantai, berada, dan juga untuk keperluan kerja lah. Okey. Sekejap lagi kita akan selesaikan video ni untuk bahagian 1 tentang komponen-komponen yang kita gunakan. Okey. Akan datang kita akan upload bahagian 2 untuk kerja-kerja pemasangan sikit demi sikit. Okey. Berdasarkan kemampuan saya lah kan. Saya pun buat berdasarkan apa yang saya mampu, tidaklah pakar tetapi sekadar tahu, dan juga perlu ada rujukan yang lain. Okey. Untuk kali ini saya ucap terima kasih. Okey, kita tunggu video akan datang. Semoga terus bersama dengan channel Pecah Peluh.